Itulah faham teruk tak? Banjir. Lebuh raya Pantai Timur saya tutup kan? Tak apa tak apa. Tak apa tak apa. Dikecualikan. Okay. So hari ni kita nak discuss tutorial. Okay. Untuk yang week lepas steel beam. Okay. Untuk soalan first, Faris dulu lah. Present Faris. Awak punya jawapan. Faris. Awak punya kan? Yes. Okay, share. Yes. Tahu kan share? Share screen lah. Betul. Macam nak? Atas. Dekat atas tu ada yang share screen. Aku tak jumpa. Dekat Open lift, share. dekat sebelah lift tu ada share. Sekejap Kamera, mikrofon. Okay, yang ni. Okay, ada kan? Dah minta. Okay, nampak? Saya Question 1, apa question 1? Saya pasal 1A, saya punya soalan dia. Define Saya define saja mask test for setting, shear bending, wet buckling and flange buckling. Sekejap, Masfah. Ringgit je saya punya ni. Okay, sekejap. Okay, sebenarnya restraint beam maksudnya a beam where the compression plank is restrained against the deflection or rotation, only vertical deflection exists. Restrain out sekejap. Sekejap. Okay. Restrain beam maksud dia kita beam yang hanya ada vertical deflection. Okay, dia tak ada lateral deflection, maknanya dia tak, kita assume bahawa bila kita restrain dia, kita akan fixkan dia ataupun kita letak secondary beam. So beam tu dia tak akan move ke kanan atau ke kiri lah, dia tak akan sway ataupun dia ada buckling ke kiri dan ke kanan. Okay, dia cuma hanya ada vertical deflection ke bawah lah, dia akan bending macam tu je. Okay, so tu adalah restraint beam lah. Kalau markah ada 5 ni, elevation awak tu panjang sikit ataupun kena tambah gambar ke apa, support awak punya answer. Kalau jawab pendek macam ni je, mungkin akan dapat 2 markah je, awak tak akan dapat full mark. Okay, tips untuk jawab dia. Okay, Faris boleh continue. Awak sorry, awak kena, Faris tak dengar ke saya yang mute kan? Okay, boleh continue. Okay, boleh continue Faris. Hello, Faris? Hello? Mic dia mute tu. Itulah, Faris mute mic. Okay. Okay, dengar. Okay. Yang ni dia dah dibagi dalam soalan. Okay. And then UDL, yang ni point nak cari load action untuk UDL. Yang ni type point load dia untuk action untuk point load. Lepas tu yang ni cari UDL punya, ni point load punya. Okay. Dia punya VED. Okay. Lepas tu totalkan nilai dia. Betul. Okay. Betul. And then yang ni formula ni ada dalam yang Madam tunjuk hari tu. Okay. Yang nilai B, TF, TW ni semua dalam appendix. Okay.
Masukkan dalam formula, tambah dekat sini. Lepas tu buat yang ni SW dengan NSW thickness web dia. Sekejap. 2761. Jangan laju sangat nak tengok jawapan Oh, betul. okey. Nanti kawan-kawan ada soalan nak tanya ni. 2761 betul. AV, HW. Okey, betul. 2437 betul. Okey. Betul? Soalan kawan-kawan, kalau ada soalan tanya. Okey, betul jawapan awak lagi. Lepas tu sebabkan dia AV dia lagi besar ni, Okey. masukkan yang ni. Formula yang atas ni masuk kat sini. Okey. Lepas tu VED ni kena bagi dengan VCRD. Sebab dia lebih kurang daripada 1, dia satisfactory for shear resistance. Okey. Betul? Tu je. Betul sebelum markah. Semua betul. S5 markah. Okey. Okey. Faris, Ya. boleh tak nak tengok yang tu, yang point load tu? Kejap. Laju Okey. sangat. Okey dah. Dah. Thank you. Dah madam. Saya stop sharing eh. Sekejap. Yang lain ada soalan? Semua dapat betul ke? Saya tanyalah. Faris, awak boleh tutup mic. Jangan tutup. Mutekan awak punya mikrofon, tapi slide awak tu awak jangan tutup lagi. Okey. Saya nak tanya Roni. Berapa nilai H dia Roni yang dia guna untuk soalan ni? Roni? Hello? Ya. Berapa nilai H dan nilai B yang digunakan untuk soalan ni? 380.8 H. B 141.8. Okay. Okay. Thank you. Next. Okay, thank you Faris. Soalan kedua, Thank you madam. Syasha Syahira. Saya. Okay. Okey, sekejap. Saya share jap. Okay. Kalau ada soalan tanya tau. Dah share ke belum Belum. Dia tengah pusing.
Dia tekan shell sebelah lift tu kan, madam? Betul. Tapi dia tengah pusing kejap. Okey. Madam, apa maksud resistant? Resistant tadi, resistant. Maksud dia beam tu bila kita design, kita assume bahawa dia hanya akan ada vertical deflection, tak ada lateral deflection or rotation. Macam ni. Tahu apa beza vertical deflection dengan horizontal deflection? Lateral ataupun horizontal lah, lateral. Dia macam ni tau. Sekejap. Ni beam awak, ni beam, okey. Ni beam awak, ni pandangan depan. So kalau dia vertical deflection, maksudnya dia mungkin akan deflect macam ni je lah. Nampak tak? Nampak gambar saya tak? Nampak. Nampak. Okey, tapi ni contoh kalau lateral deflection, so dia akan ke tepi macam ni. So kita biasa kalau kita design beam kita sebagai restraint, so kita akan fixkan kat sini ataupun ada support dia lah. Okey, contoh dia mula kita akan ni supaya beam ni restraint, dia takkan ke sana, takkan ke sini. Macam ni. Ataupun dia akan berpusing lah, rotation, torsion. Macam ni. Itu maksud restrain beam. Contoh untuk restrainkan dia, bila kita buat, kita tak boleh terlampau panjang sangat. Sebab biasanya lateral buckling ataupun lateral deflection ni dia akan berlaku kalau kita punya span tu panjang. Kalau nak panjang, so pastikan kita akan letakkan beam dekat sini ataupun dekat sini lah. Antara dua dekat sini. Untuk restrain dia. Antara ni kita akan letak secondary beam kat sini. Supaya beam ni dia takkan move ke kiri atau ke kanan. Itu maksud dia restrain. Syasha, okey ke Syasha? Kejap je pusing-pusing, madam. Sekejap saya hantar dekat grup. Madam tengok. Boleh? Sekejap saya presentkan. Dia jadi macam ni. Awak share jawapan awak tu dekat Boleh. saya tolong presentkan, lepas tu nanti awak bacakan jawapan. Boleh. Okey, saya hantar dekat grup Okey. Okey. Sorry, madam. Tak apa. Madam baik tau. Tak apa. As long awak buat dia kerja. Dah besar dah, tak suka marah-marah. Sekejap ya kawan-kawan. Sorry. Tak apa madam, kami memahami. Dah buat kan? Okey. Figure to show a floor plan of a building. The floor has resist a permanent including self-weight and variable action of 9 and 5 kN per meter square respectively. The proposed section for beam AB1 is UKB 254 times 156 times 37. The beam is pin supported at the end and roller supported at the other end. Assume that the steel beam is full laterally restrained and from class 1. Determine the stability of the beam to resist bending moment and shear force. Okey, soalan ni dia sekira apa? Shear dengan bending. Okey, betul. Saya dah hantar madam kat grup.
isolation. Saya tulis isolation. Saya buka dalam okey, nampak kan? Nampak. Okey. Boleh Syasha boleh explain. Okay. Yang ni dia kata beam AB1 dia dah bagi UKB dia dengan kelas. Lepas tu first kita kena cari action dia dulu untuk dapat bending moment dengan shear force. Tu. Lepas tu buat shear VED bahagi dengan VCRD kena less than 1. So shear saya dapat less than 1. Bawah. Okay. Tapi madam kat sini dia tak bagi steel grade berapa macam yang tu. Yang mana? Kita kena assume. Jadi saya assume 275. Saya cek 19, 19, 19, 25. Okey. Saya komen je. Jawapan ni betul tau. Jawapan ni betul sebab kebetulan dia nilai dia sama. Okey. First aku tengok dekat sini. Okey, yang ni dia meter kuasa 2. Kita kalau bila kita nak ganti dalam FED ni, nilai value kita ni sepatutnya kena dapat dalam kilonewton per meter. Betul tak? Betul. Betul, tapi yang ni kilonewton per meter kuasa 2 dia bagi. Sepatutnya awak kena ada darab 1 meter kat sini untuk hilangkan meter per 2. Betul? Betul. W lah, cari W tu. Ya, masa nak kira kat sini, okey, masa nak kira value ni, okey, sepatutnya yang ni dah dapat, so yang ni masih dalam kilonewton 2. Ini betul. Tapi, okey, yang dekat sini, okey, dia ada soalan dia, mana soalan ni? Okey, awak punya slide macam ni kan? Awak punya soalan. Yang ni kena ingat, okey. Dekat sini 6 meter. Kat sini 6 meter, kat sini 2 meter. Okay. So, first, okay. Yang ni, bila dia bagi kilonewton per meter kuasa 2, maksud dia ada loading daripada slab. Kalau yang tadi, soalan pertama tadi, dia punya variable action and permanent action tu dah dalam kilonewton per meter. Okay, so yang tu boleh terus masuk nilai macam ni pun tak apa. Okay, tapi kalau nilai dia kilonewton per meter kuasa 2, maksud dia ada loading daripada slab. So first awak kena tahu dulu bahawa dia one way ke two way. Kalau macam ni 6/2, so yang ni one way kan. 6/2 sama dengan 3. Betul? So sama dengan one way. Okay. Bila one way, okay, so loading dia akan bahagi kepada 2 lah. This one to this beam and this beam lah. Ni beam AB1. Ni 2. Okay. AB, okay, so yang ni. So bila dekat sini, okay, dekat sini, awak kena darabkan, bila tahu one way, so kat sini dia kena darab, okay, LX per 2. LX kita 2, so bahagi 2. Makna dia loading yang half akan ke sini, half ke sini. Sebab tu LX divide by 2. Okay. So barulah jawapan kat sini akan dapat
19.65 kilonewton per meter. Yang ni dia kebetulan jawapan dia bila 2 bahagi 2 dapat 1. So jawapan yang ni semua betul lah. Tapi kalau let's say yang ni lain, okay, nilai dia lain, so dia akan ada efek yang lain lah jawapan dia. Faham tak maksud saya? Faham. Madam, Ya. maksudnya kalau LX dia 3 meter, so kita kena bahagi dengan darat dengan 1.5 lah. Betul. Tapi kalau dia one way lah, kalau still biasanya one way, memang kita akan design dia beam yang panjang. Dia jarang beam pendek lah. Sebab tu kita guna steel. Sebelum ni kalau soalan pun tak pernah lagi ada two way, dia memang one way. Dia betul. Kalau dekat sini 3, okey, kat sini 6. So maksud dia awak kena bahagi 3 bahagi 2 akan dapat 0.5 lah. So kat sini akan darab 0.5, bukan darab 1 lah. Betul. 3 bahagi 2 macam mana dapat 0.5? 1.5. Faham? Faham, Madam. Okay, kalau let's say ada slab kat sini. Okay, dan slab ni dia punya ni pun 2 meter. Okay. So dia akan samalah kan, dia akan bahagikan yang ni. So dekat sini akan kena darab 2. Dekat sini. Kalau dekat sini slab ni kata dekat yang bawah ni 2 meter, tapi yang dekat sini katalah 3 meter. So tak boleh darab, awak kena tambah slab 1. So yang ni LX2 bahagi 2. LX1 bahagi 2. Untuk slab yang bawah dan slab yang atas. Faham? Faham tak? Faham. Okay. Good. Yang lain? Faham yang lain? Faham. Tapi Syasha. Ya. Syasha cari tak MCRD ke tak payah? MCRD. Belum sampai situ lagi saya explain. Belum lagi. Dia kat bawah-bawah. Dia kalau moment sampai situ je madam. Lepas tu nak check dia baru bahagi Betul. Okay. Okay. So yang ni kena ingat lah sebab yang steel ni nanti akan keluar test yang 40% tu memang confirm ada soalan lah, tapi soalan dia macam mana saya tak pastilah. Okay. Yang pasti dia adalah beam simply supported. Lepas tu kalau dia so first mesti kena tengok dulu loading kita tu sama ada kilonewton per meter kuasa 2 ataupun kilonewton per meter saja. Kalau dia kilonewton per meter square, maksudnya dia kena ambil kira nilai loading daripada slab ni. Kena darab dengan LX per 2. Okey, itulah kena darab LX per 2. Okey, kalau memang dia dah bagi kilonewton per meter dekat sini, so boleh proceed kira macam biasalah. Tapi ni betul lah, yang ni betul, yang ni sebab yang ni lah, tapi jawapan dia samalah. Okey, so yang ni pun betul. Okey, boleh proceed Syasha. Okay, first kita kira dulu shear. Dah dapat nilai MED dengan VED. Okay. Lepas tu first kira VCRD. Yang ni Syasha punya steel 275. Okay, so kalau dia tak nyatakan, kita assume, so mesti tulis kat sini, assume macam tu. Kalau tak, pemeriksa tak, assume steel grade, macam tu. Ni untuk semua tau, komen untuk semua supaya semua tahu. S275. Okay. Macam tu. Okay. So F275, okay, ni betul. B146. Okay, saiz dia bagi. Okay. And then nak cari AV tu kena compare dua. Yang AV tu dengan NHWTW tu. So saya dapat AV lagi besar daripada NHWTW tu. okay, ni betul. Ni betul. Ni betul. Okay. Lepas tu masukkan kira VCRD pula. Masukkan formula.
Lepas tu VED yang kita kira atas tadi bahagi dengan yang VCRD yang kita kira tu. Dapat kurang daripada 1. So dia. Yang kedua kita kira bending pun sama. MED bahagi MERD kena kurang daripada 1. MCRD. Lepas tu formula ni kita kena tengok kelas. Ni kelas 1 jadi ambil formula kelas 1. So dapat yang tu. Lepas tu MED daripada atas bagi dengan MCRD. Kurang 1. Okay. Good, betul. Okay. Saya rasa okey lah, faham lah. Cuma yang ni loading je lah. Yang lain semua okey lah. Kelas ada nak tanya? Madam, saya rasa jawapan saya lain sikit. Sebab awak guna still grade lain ke? Tak, sama. Lepas tu lain kat mana? Kalau ikut skema saya dah betul lah ni jawapan ni. Tapi kalau ada lain tu kat mana? Tak dengar. Lain tak okey. Tak dengar lah. Semula AV ni. AV tu. AV tu saya dapat 1294. 1294 awak dapat. 12. Lepas tu satu lagi saya dapat 1475.6. Ni betul 1475.46. Yang ni area ni memang dah betul lah. Kalau ikut skema ni betul dah 47.2. Area ni ambil daripada appendix. Kan? Produk 2. B pun sama, TF pun sama. Semua ambil daripada appendix. Tambah tekan kalkulator kot. Cara tekan kalkulator. Madam, saya sama dah. Apa? Yelah kot. Nilai sama ke tak? Sebab saya dah sama dah, cuma jawapan je lain. Try tekan kalkulator sekali lagi. Solve satu-satu. Jangan masuk sekali semua. Yang lain sama, jawapan je tak sama. Okay, try tengok balik kalkulator. Okay. Yang lain? Ada soalan? Tak ada? Ada, madam. Okay, bagus. Senang still kan daripada RC kan? Sebab dia straightforward soalan dia. Okay. Next. Okay, thank you Shasha. Okay, thank you madam. Madam. Ya. Saya kira pun dapat 1294. 1294. Sekejap saya kira pula. Tadi berapa? Sekejap. Mana tadi? 1475. Madam, betul. Betul. Tadi saya silap. 1762. Betul. Betul dah? Betul. Okay. Sorry madam. Tak apa. Kita cek sama-sama. Kadang-kadang skema ni pun salah lah. Okay. Next.
Siapa lagi minggu 11? Amni. Ani boleh share? Sekejap madam. Okey. Dah share ke ni? Dah nampak ke? Dah, nampak dah. Oh, okey. Okay. So, saya continue Okey, boleh? Untuk question 3 ni dia minta untuk determine the beam design action against web buckling. So, ni jawapan. Jadi untuk soalan ni dia dah bagi W ni berapa? 15 kN per meter. So, kita boleh teruskan cari MED dengan VD. So, ni jawapannya. Lepas tu cari WPL and then FY sebab dia dah bagi S sama dengan S275, so FY sama dengan 275 Newton millimeter per square. So continue, cari web, length, kemudian crucial. AV lebih besar daripada NHWTW, so kita ambil AV sama dengan 2575.5 mm squared. And then lepas tu yang part ni sepatutnya tak payah kira kan, sebab Madam kata yang shear buckling tu tak payah, tapi saya dah terkira pula kat sini. So yang ni salah lah. Okey. Amni, jap. Tercerai kat atas jap. Saya nak tengok. L berapa? L mana? Oh ni. L 6 meter tambah half sini 200. So 6.2. Okey, betul. Beware dengan L tu. Okey, betul. Yang tu dah betul. Anda faham dah tu. 6.2. So dia mesti center to center. Okey, nilai L dia. So betul, tapi jap 15 6.2 15 darab 6.2 kosong bagi 8. So bagi 80 saya dapat berapa yang 15? Kenapa VED tu gunalah value nilai MED? Nilai MED. Oh, alah. Kenapa? Tu lah tadi saya macam lain. Alah, salah. Kan? Saya berperasan. Okey. Minta maaf madam. Alah, tak apa. Sekarang kita discuss. Okey. Awak faham lah kenapa salah kan? Faham. Okey. So sepatutnya yang tu value tu ambil 15 lah. Okey, sepatutnya 15 darab 6.2 dah betul. So nilai VED dia. Tak apa, nilai VED dia yang ni nanti dia akan compare kat bawah je. Dia tak effect yang awak cari flange semua tu. Oh, okey. So yang ni 46.5. Okey. Semua orang diam je, semua orang buat ketok ni. Okey. Buat medium. Tapi medium, saya rasa saya tak faham soalan dia. Saya buat dari KF. Betul ke medium? Buat dari Saya pun buat daripada KF. Dari KF sampai compare VED dengan FRD. Itu je. KF, ni. VED, FRD, betul? Betul lah tu. Yang atas-atas ni saya tak buat. Yang Amni tunjuk ni. Dia cuma ya betul. Kalau ikutkan nilai MED tu tak perlu, ni atas sikit. Okey.
kat sini kalau ikutkan WPL ni tak payah buat ni sebab dia dah bagi saiz dah. Kita buat yang ni WPL yang ni sebab kita nak tentukan saiz dia. Okey. Kalau kita dah ada saiz dia, okey. So kita tak perlu buatlah untuk yang ni. Moment pun kalau ni pun tak moment kena moment kalau ikutkan tak perlulah sebab web buckling dia VED je. Okey, tapi kalau moment tu tak apalah cari. Yang perlu cari first adalah nilai VED, okey. And then yang step yang tu kena tu betul, okey. So WPL MED ni sepatutnya tak perlu cari sebab kita dah ada saiz dia. Okey. So bawah lagi web classification pun tak perlu, okey. Sebab kalau kita checking for web buckling, kita tak perlukan web classification tu. Kalau dia nak untuk bending tapi web class tak class section tak bagi, so kena cari. Kalau macam yang ni yang ni Amni tak perlu buat. Okey. Yang web flange tu section tu semua tak perlu buat. Kalau depend pada soalan ni lah. Boleh terus jump kepada KF. Yang shear tu pun tak perlu. Yang atas tu shear tu tak perlu. Okey. Yang atas tu semua tak perlu. Yang ni tak perlu. Lagi. Yang ni pun tak perlu. Lagi ke bawah lagi. Okey. Terus start kat sini. Sebab soalan tanya hanya untuk web buckling. Okey. So betul, okay, start dengan yang ni, so okay. Jadi madam kalau dia nak minta macam soalan ni kan dia nak minta buckling kan. Jadi kita boleh terus ambil kira buckling terus lah, tak payah yang atas tadi tu. Ya, tak payah. Sebab nanti awak akan cukup masa. Yang tu yang student selalu buat. Dia kira semua daripada start. Sama untuk RC pun. Depend kepada soalan nak apa. Okay. Kalau macam yang steel ni, markah dia 10 je. Dia biasa kalau dia akan tanya web buckling je. Sebab web buckling step dia sangat panjang. Kalau tak, dia akan combine shear dengan moment macam soalan sebelum ni. Yang Syasha tu. Okey, yang ni dia dah nyatakan secara ni lah, dia dah terang-terang bagi tahu web buckling. Kalau dia cakap buckling je, so kena buat dua-dua, web dengan flange. Tapi yang ni dia dah nyatakan action against web buckling. So web buckling je lah, terus kira KF terus. Ni dah betul, sekejap saya checkkan. KF sama dengan KF 5.6, okey betul, KF betul, betul. Okey, 200, okey betul. Lepas KF kita kira LC kan. Okey. Lepas KF betul, kita kira M1, so M1 kita dapat 1909 betul. Lepas tu kita kira M2, M2 kita dapat 19.255 betul. Bila kita assume M more than 0, okay, lambda 0.5, okay. So LE kita dapat 281.04 betul. Less than 200, okay betul. LY dapat yang first 408 NY 200 tambah 10.7 M1 over 19.55. Yang ni saya dapat LY 4081, lepas tu LY 266.254. Kawan-kawan dapat berapa? Saya sama macam madam. Sekejap, kita check. Okay. LY equal to LE, kita check yang first dulu LE
plus TF M1. Okay, LE kita adalah okey. Yang dekat sini yang silap dia adalah LE. LE. Sekejap. LE dia betul 281 dapat kat atas tu, tapi tengok tadi. Okey. LE okey, dia mesti kurang daripada SS tambah C. Ini, okey, ni betul. Mana LE? Okey. This one, okey, 281. Okey, must less than SS plus C. SS plus C kita adalah 200 tambah kosong, betul? Betul. Okey. So sepatutnya kita kena guna LE kita adalah 200. Saya termiss madam yang step ni. Saya tinggal. Okey. So yang ni jawapan dia 200. So sepatutnya dekat LY ni, dekat LE ni kita ganti 200. Okey. Tak apa. Tak ada masalah. Okey. So cara kerja dah betul. Dekat tu sikit je. Nilai LE jauh salah. Okey. So nanti dapat jawapan yang dekat first tu, yang dekat LE yang first tu jawapan dia nanti Amin check balik. Jawapan dia adalah 408.08 dekat sini. Bawah ni, bawah sikit. Yang ni betul, betul ni, itu 200, itu 200. Ni yang 583.27 tu jawapan dia adalah 408.08 mm. Yang bawah 266.257 mm. Okay. So kita kena compare, ambil yang lagi kecil. So kita akan guna L1 kita equal to 266.275 lah. Okay, so kita akan guna dekat sini. Okay, so bila ganti dalam lambda, so dekat sini start silap lah, tapi tak apa. Cuma tengok cara kerja je. Okay, okay betul. Lepas tu kita cari lambda. Okay, dapat lambda F more than 0.5. So proceed cari XF. Okay, so XF less than 1. So okay. So kita pun kira FRD. Betul. So FRD lagi besar daripada VED. So okay lah. Okay. Nanti Ami cuma ada yang silap lah. Yang mana ganti LY tu dia akan jadi silap sikit lah. Sebab salah kat sini. Okay. Okay madam. Okay. So thank you. Okay, so dia nak sampai situ je. So okay lah, dah pas tu. Yang lain ada soalan? Mas? Tak ada. Yang lelaki diam je. Tak ada lagi Miss. Miss lah, Madam. Ya, tak ada lagi. Okay. Next. Farah kan? Last question. Madam. Madam. Madam dengar tak? Dengar? Okey. Ada nampak tak ke tak? Nampak? Okay. Tapi kan, yang ni kan dia ada tanya deflection kan. Saya tak buat sebab saya tak tahu yang tu. Yang ni dia tanya deflection yang bawah ni. Hello? Hello, awak explain yang A dulu, nanti yang B tu saya bagi tahu. Okay. Yang A ni, dia dah bagi size dia 457 darab 152 darab
52. Lepas tu bagi grade. So saya cari dia punya N dia berapa. Lepas tu saya cari Mmax dengan Vmax. Lepas tu saya cari shear dia. Masukkan formula, saya comparekan AV dengan NHWTW. So dia punya AV lebih besar dari yang NHWTW tu. Lepas tu saya masukkan dalam formula, dapat 578 kN. Lepas tu saya buat ratio dia. Dia punya ratio kurang daripada 1, so dia certified for shear resistant. Lepas tu saya cari bending moment dia. Nilai shear dia tu 21 darab 8 bagi 2 dapat 84 kan? Tak. Saya salah tekan. Tak apa. Pastikan jangan salah-salah ni, tak nak tahu lain kali. Tengok final. Cek betul-betul. Yang betul dalam formula depan tapi jawapan salah. Bukan awak yang frust, saya yang makin frust. Okey. Pastikan yang tu. Tapi yang ni dia samalah. Dia kalau steel ni dia akan berkait masa kita compare nanti je. Yang awal tu macam so markah dia tu takkan markah takkan ditolak banyak. So bila yang 40% nanti kalau rasa awak tak boleh nak perform untuk RC, jangan tinggalkan steel. Steel markah senang dapat. Okey, kalau RC dia berkait daripada awal sampai akhir kalau dah salah. Yang ni kalau salah moment dengan shear kat atas, dia cuma nanti compare dia yang akan tolak markah. Yang lain awak akan dapat markah full kalau awak betul. Okey, selalunya student dia dah buat RC, lepas tu tak cukup masa, dia akan tinggalkan steel. Okey, pastikan kalau rasa RC awak tak boleh nak jawab, tak faham, pergi pada steel. Sebab steel dia memang direct dia punya soalan. Okey, nanti betulkan yang tu. Okey, lepas tu AV dapat 3642 betul. More than 32. Okey, betul. PLRD. Okey. PLRD dapat 578.384. Okey, lebih kurang lah. Okey. Lepas tu, okey, cuma compare je lah, silap sikit. So, tapi still pass lah 0.45. Okay. And then bending WPL. Okay, 110. 1003 275 bagi 1 302 5 168. Okey. Okey lah, betul. Semua betul kecuali nilai VED ke atas tu je yang silap sikit. Yang lain betul. Okey. Okey, Soalan ada? Tak, sahabat, kawan. Okey, deflection saya ajar. Sekejap saya buka jawapan dia. Di sini download.
Okay, this one another question lah, check deflection. Okay, deflection ni awak dah belajar selepas sepatutnya dengan solid. Okay, tapi kalau dia tanya evaluate deflection of the beam represent of the new load. Okay. So dia ada formula, ni memang fix formula. Okay, value satu ni tak ke depan, so sepatutnya W EL power of 4 over 385 E kat sini. E kat sini. Yang ni untuk UDL. Okay. This one adalah bila kita suruh check for deflection, so kita mesti check some deflection allowable, okay, mass less than actual lah. Okay. So actual allowable mesti kurang yang dibenarkan daripada sepatutnya actual tak boleh lebih daripada allowable. Macam ni dia fail lah. Okay, fail. Actual, okay, yang sebenar tak boleh lebih yang dibenarkan. Okay, actual sebenarnya itulah allowable kalau macam ni allowable lagi kecil daripada actual, so fail lah untuk deflection. Okay, macam mana kita nak kira deflection actual? Okay, SCT ni actual. Kalau kita punya load kita adalah UDL, so kita punya formula adalah 5WL power of 4 bahagi dengan 384 E. Okay, E kat sini. Saya buka dengan ni, saya tak boleh nak conteng. Okay, yang ni dia plus. Okay, kalau kita ada point load, so kalau ada point load kita ada value L power of 3 over 48. Yang ni kalau point load at center. Kalau point load lain-lain, so dia punya formula tu lain-lain. Awak boleh search the deflection value ataupun ada dalam buku Hibbeler, Analysis of Section Hibbeler. Okay, boleh refer kat buku tu. So yang ni dia keluarkan EI kat sini, kalau tak kat sini adalah EI. Okay, so yang ni dia ambil IYY daripada properties. Okay, I apa I? Rohani. I apa Rohani? Rohani, I itu apa? Kat mana nak dapatkan daripada daripada properties tu, table properties. Hello, pun tak ada dalam kelas. Okay, so IYY adalah second moment of area. YY at YY axis lah. Biasanya nilai kita memang kita akan guna YY axis. Okay, so awak boleh check. Okay, so dia ambil kat belakang. So sebab yang ni kita ada combination, soalan ni kita ada combination. Awak dengar saya ke? Hello? Dengar. Beda macam lekat je. Tadi tak dengar. Tu dah. Tadi je. Sekarang dah okey. Sekarang dah okey. Sekejap. Betul lah, bad network quality. Okey. Sekarang ni, okay, soalan dia, due to abundance max yang kita drawing, a secondary beam need to place at the center of the beam. The vector reaction from the secondary beam is 77.5 kilonewton. Okay, evaluate the deflection of beam with present of new load. Okay, so yang ni bila dia kata ada secondary beam, okay, sekejap susah nak counting.
Saya buka dengan kami juga. Okey. Dekat soalan first ni, dia bagi adalah beam. Okey. Dia bagi beam. Okey. And then ada UDL. Sahaja. UDL nilai W. So W nilai dia dalam kilonewton per meter. Tapi dekat soalan yang deflection ni, dia kata, okey, dia ada perubahan of added of secondary beam. Okey. So ada point load. Dia tak bagi tahu point load, tapi bila secondary beam, yang ni akan jadi point load sebab dia punya unit pun dalam kilonewton. Okey. So dia widget P atau W pun samalah. Okey. So maknanya beam kita sekarang, okey, ni beam kita ada UDL. Okey. And then ada nilai P at center, dia kata. At the center. So P at center. So kita kena kira, okey, deflection. Nampak ke tak? Kesian kat awak, sekejap saya besarkan. Okay. Okay. So kita kena kira deflection actual. Yang ni memang formula dia. Yang ni untuk UDL. Yang ni untuk point load. Point load. Okay. Formula dia sebenarnya deflection sama dengan 5W. Okay. L power of 4 bahagi dengan 384 EI tambah WL bahagi dengan 48 EI. Yang ni point load, yang ni UDL. Kalau soalan, okay, untuk UDL je, so just buat yang ni je lah. Sebab yang ni soalan dia ada point load, so kena buat dua lah. UDL dengan point load. W kita ada daripada previous untuk yang ni. Yang ni W yang ni adalah nilai 77.5 ni. Okey. L dia sama 8000. Nilai E yang ni dia keluarkan nilai E 1/EI. So E adalah 21000. Yang ni memang fix. Okey. So I adalah second moment of inertia. Dalam properties, okey, yang ni ambil dalam table properties kat belakang. Bahagian second moment of inertia exits YY. Okey, so dapat 21400 cm kuasa 3. Jangan lupa tukarkan dia kepada mm lah. Nanti dia darab 10 kuasa 3. So dapat 59.52. Okey. Yang ni untuk allowable memang formula dia macam ni je. Span bahagi dengan 360. Dia tak ada berubah kat bawah ni. Ni memang formula untuk deflection allowable, span bahagi 360. So kalau span kita 8000, 8000 lah, 6000, 6000 lah. Okey, kalau macam ni, so dia fail lah. Sebab allowable yang dibenarkan kurang daripada actual. Okey, sepatut deflection, so fail lah. Sepatutnya yang ni allowable kena besar. Ya. Yang IYY tu dapat daripada properties kan? Lepas tu kat mana madam? Dekat second moment tu madam? Ya, berapa saiz beam dia jap? Kenapa dia kuasa 3? Patut kuasa 4 kan? Sekejap. Saiz dia 457 152 UKB 457
457, 452. Patutnya cm power of 4 kat sini. Betul? Salah. Tapi nilai dia betul. Unit dia salah kan? 21400 cm yang ni 04. Tukar kepada mm dapat apa? 2100. Dua satu empat kosong. Dua satu empat darab 10/6. Betul? Dekat sini. Kat sini. 214 darab 10/6. Betul tak? Betul. Betul. Okay. Jawapan ni salah sikit lah kan? 1 5 saya kira 5 kosong. Aku dapat lain ni. Dapat apa? Lima poin 93.
Betul? 5.95. Saya dapat 937. So lagi kecil lah daripada ni allowable dia. Kecil lah. Dia punya allowable. So kat sini nanti tukar. So okey lah ni sepatutnya. Jawapan dia ni salah lah ni. Fail ni. So sepatutnya allowable 22.22. Okay. More than okay. Okey, siapa ada soalan? Terima kasih. Tukar. Lagi soalan ada? Tak ada. Tak ada, okey. Hari Rabu ni kita masuk hari Rabu ni kita masuk column design. Still column design. Okey. Kalau ada soalan, saya rasa yang ni dah okey kot. Kalau dah buat tutorial, okey lah. Supposedly okey lah untuk steel beam ni. And then kita akan continue dengan steel column minggu depan. Minggu ni dah minggu 12. Sempat lah minggu 13 connection. Lepas tu dah habis dah. Okay, kalau tak ada soalan, tu je lah kelas untuk hari ni. Yang mana yang tak buat, yang mana tak faham, pastikan buat dah faham lah. Okay. So thank you class. Thank you for today. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Assalamualaikum. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Bye. Hati-hati hujan ni banjir, jangan main air.